Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan menceritakan mengenai beberapa item hardware dan software yang telah kumpulan kami pilih untuk diceritakan pada video IT kali ini. Baiklah, nama saya Nur Aida Syahira binti Kamrul Zaman dan nombor matrik AA 2340. Dan ahli kumpulan saya ialah Tamil 7, anak lelaki Paman Natri, nombor matrik AA 2004-49. Seterusnya, Siti Umi Syakina binti Muhammad Fazila, nombor matrik AA 2002-48. Dan ahli kumpulan saya yang terakhir ialah Naizatul Amira Syafia binti Mardili Nizam, nombor matrik AA 201119. Selamat sejahtera, tuan dan saudara-saudari sekalian. Hari ini saya nak bentangkan tentang hardware yang dipilih oleh saya. Hardware yang dipilih oleh saya ialah papan kekunci iaitu keyboard. Sesebuah papan kekunci adalah alatan input yang mengandungi kekunci-kekunci yang anda menekannya untuk memasukkan data atau RAN ke dalam sesebuah komputer atau peranti mudah alik iaitu mobile device. Fungsi keyboard ialah yang pertamanya direction key. Direction key berada dekat bawah kanan papan kekunci mempunyai 4 anak panah utama. Kekunci ini menyediakan navigasi melalui dokumen dan membantu anda menatal iaitu scroll dalam pelayar web. Yang kedua ialah function keys. Puncak papan kekunci mempunyai kekunci F. Pilihan kekunci yang memanjang ke F12 pada kebanyakan papan kekunci. Kekunci-kekunci ini berfungsi dengan pelbagai fungsi. Sebagai contohnya, menekan Alt dan F4 keluar daripada program. Menekan F1 biasanya membuka skrin baru, iaitu skrin bantuan. Papan kekunci ialah ada 4. Gaming keyboard, economy computer keyboard, laser keyboard, roll-up keyboard. Gaming keyboard iaitu papan kekunci permainan adalah sama dengan papan kekunci biasa kecuali ia biasanya mengandungi ciri-ciri tambahan seperti kekunci yang diterangi, kekunci multimedia, skrin LCD tambahan sesuai dengan tapak tangan, rest plum dan ciri-ciri lain. Economic Computers Keyboard iaitu papan kekunci komputer ekonomik adalah papan kekunci komputer yang direka dengan pertimbangan ekonomik untuk mengurangkan tekanan water dan pelbagai masalah yang berkaitan. Di samping itu, laser keyboard. Papan kekunci laser adalah alat terbaru untuk dunia pengkomputeran ini. Peranti ini mempromosikan papan kekunci ke permukaan yang rata seperti meja dan kerusi. Roll-up keyboard. Papan kekunci komputer roll-up sangat baik untuk perjalanan. Hanya gulungkannya dan kemudian membuka gulungan apabila anda memerlukannya lagi. Versi yang telah dipilih oleh saya ialah Ubuntu Linux. Ubuntu adalah salah satu software bebas open source. Open source di sini bererti bebas diduplikasi maupun dikembangkan lebih lanjut oleh orang ramai. Fungsi dari Ubuntu menurut pandangan saya ialah Ubuntu ini sebagai OS yang dapat menjaga fail dari virus pada umumnya. Kelebihan Ubuntu Linux ini ialah salah satu software yang percuma untuk digunakan oleh semua orang. Selain itu, Ubuntu Linux ini tidak perlukan antivirus untuk mengawal virus kerana Ubuntu Linux ini ialah kurang tertekan daripada virus. Kekurangan Ubuntu Linux ini ialah Ubuntu Linux ini tidak sangat sokong untuk permainan game. Ini merupakan kekurangan Ubuntu Linux. Perkakasan komputer ini dinamakan sebagai tikus komputer kerana bentuknya kelihatan seperti tikus. Tikus komputer adalah salah satu alat yang paling mudah dan senang digunakan kerana dapat menghantar input dengan cara yang cepat dan lebih mudah diakses ke paparan skrin komputer. Tikus ini berfungsi sebagai peranti penunjuk utama di mana ia mengawal koordinat kursor di skrin komputer. Sebagai contoh, ketika pengguna menggunakan mouse, indikator yang ditampilkan di layar juga akan bergerak di mana ia akan berjalan sesuai dengan pergerakan pengguna. Perisian komputer ini dikategorikan sebagai perisian sistem operasi yang dipanggil sebagai Windows. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft.
Fungsi Windows adalah menghubungkan aplikasi dengan perkakasan dan mengurus input dan output data serta mengatasinya. Selain itu, Windows juga dapat memudahkan kerja pengguna untuk menyelesaikan masalah kehidupan seharian mereka dengan menggunakan Windows untuk memeriksa email, melayari, bermain permainan dan sebagainya. Papan induk atau dikenali sebagai motherboard. Motherboard pada mulanya dikenali sebagai pelana, diciptakan daripada IBM. Ianya mula dijual pertama kalinya pada komputer peribadi iaitu PC pada tahun 1981. Ianya dinamakan motherboard atau papan induk kerana ia merupakan tulang belakang komputer. Fungsi utama motherboard ialah sebagai tulang belakang komputer dan penyambungnya. Ia juga merupakan penyambung kepada peranti output seperti pengimbas, pencetak dan lain-lain. Microsoft Word. Microsoft Word merupakan satu aplikasi software pemprosesan perkataan yang dicipta oleh Microsoft. Ianya mula diperkenalkan oleh syarikat Microsoft pada 25 Oktober tahun 1983 dengan nama Multi-Tool Word dan kemudiannya ditukar kepada nama Microsoft Word. Fungsi-fungsi Microsoft Word ialah untuk membuat surat menyurat dan membuat dokumen dengan pelbagai variasi. Hello, pada hari ini saya akan menerangkan mengenai apakah itu RAM. Seperti yang kita sedia maklum, RAM merupakan salah satu daripada item-item hardware yang terletak di dalam komputer. RAM, nama panjangnya Random Access Memory, berfungsi sebagai penyimpan memori sementara di dalam komputer. Ini kerana RAM hanya berfungsi semasa komputer dihidupkan. Dalam erti kata lain, RAM akan berhenti berfungsi apabila komputer dimatikan. RAM bekerja dengan lebih pantas daripada hard drives kerana RAM akan memproses data dan informasi yang diterimanya dengan serta-merta berbanding daripada hard drives. Seterusnya, saiz RAM yang dipilih mempengaruhi kelajuan komputer bekerja. Contohnya, seorang gamers akan memilih RAM bersaiz 24GB ataupun 32GB kerana komputer akan bekerja dengan lebih pantas dan cekap. Oleh itu, semakin besar saiz RAM, semakin laju komputer bekerja. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai apakah fungsi Microsoft PowerPoint. Nama Microsoft PowerPoint tidak asing lagi daripada mana-mana pengguna Microsoft kerana fungsi yang terdapat di dalamnya yang banyak membantu dalam penyediaan slide presentation. Microsoft PowerPoint tidak hanya digunakan oleh mana-mana syarikat besar maupun usahawan-usahawan terkenal. Namun begitu, pelajar-pelajar daripada sekolah maupun daripada universiti juga turut menggunakan Microsoft PowerPoint. Apakah yang menjadikan Microsoft PowerPoint sangat terkenal? Ini kerana fungsi yang terdapat di dalamnya banyak membantu dalam penyediaan slide presentation. Antara fungsi Microsoft ialah ianya memudahkan seseorang menyediakan presentation dalam bentuk soft copy dan boleh diakses oleh mana-mana komputer dan telefon bimbit pada bila-bila masa. Fungsi yang seterusnya ialah pengguna boleh menghasilkan slide presentation dalam bentuk yang menarik dan cantik yang boleh menarik minat penonton. Pengguna boleh menambah audio, video maupun animation pada slide presentation yang disediakan. Fungsi yang seterusnya ialah pengguna boleh menghasilkan slide dengan lebih mudah juga. Pengguna dapat mencetak slide yang disediakan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.